Hai korang, ini adalah 5 ritual kematian pelik dari seluruh dunia. 5. Salekhana. Salekhana juga dikenali sebagai Santara adalah satu ikrar terakhir yang ditetapkan oleh Kod Etika Jain. Proses ini akan diperhatikan oleh ahli zuhud Jain pada saat akhir hayat dorang, di mana dorang ni akan mengurangkan pengambilan makanan dan cecair sehinggalah dorang ni akhirnya berpuasa. Amalan ni sangat dihormati di dalam masyarakat Jain. Ikrar dorang hanya boleh dilakukan secara sukarela apabila kematian semakin hampir. Orang yang nak buat Salekhana ni ada yang sampai mencecah 12 tahun tau, dan dia ada masa yang sangat-sangat banyak untuk merenung kembali hidupnya. Dorang ni akan membersihkan karma dorang yang sebelum ni dan juga menghalang dorang ni daripada membuat dosa-dosa baru. 4. Pengebumian tengkorak. Sebelum abad ke-19, orang-orang kat negara Kiribati ni akan mengamalkan pengebumian tengkorak. Dorang akan simpan tengkorak tu kat rumah supaya Tuhan dorang akan dapat mengalu-alukan roh si mati ni ke alam akhirat. Selepas seseorang meninggal, mayat dorang akan tinggal kat rumah selama 3 hingga 12 hari untuk diberikan penghormatan oleh orang ramai. Dorang akan membakar daun berhampiran dengan mayat tu supaya ianya tetap berbau wangi. Manakala bunga akan diletakkan di sekitar mulut, hidung dan juga telinga mayat. Dorang turut menggosok si mayat dengan kelapa dan juga minyak wangi lain. Beberapa bulan selepas mayat dikebumikan, ahli keluarga si mati ni akan menggali kuburnya semula dan mengeluarkan tengkorak mayat tu tadi. Dorang akan membersihkannya dan mempamerkan kat rumah dorang. Balu atau anak si mati akan tidur dan makan kat sebelah tengkorak tu dan membawanya ke mana je dorang pergi. Kalau ada gigi tengkorak ni jatuh, dorang akan membuat rantai dari gigi tersebut. Selepas beberapa tahun hidup bersama tengkorak, barulah dorang menanam semula tengkorak tu. 3. Menara kesunyian. Menara kesunyian atau dharma adalah satu bentuk pengebumian yang diamalkan oleh penganut Zoroaster. Ia adalah satu amalan membuang mayat dengan mendedahkan mayat tu kat matahari dan burung nasar. Menurut kepercayaan Zoroastrian ni, 4 unsur iaitu tanah, air, api dan udara adalah unsur yang sangat suci dan tak boleh dicemari dengan pembuangan mayat melalui kaedah pembakaran dan juga pengebumian. So, dorang pun buatlah alternatif lain dengan mendedahkan si mayat ni kepada burung nasar. Dorang pun cipta menara kesunyian di mana ia dinaikkan dengan 3 bulatan sepusat di dalamnya. Mayat lelaki akan disusun kat bulatan luar, manakala mayat wanita bulatan tengah dan mayat kanak-kanak di bulatan dalam. Kemudian burung-burung nasar ni akan datang dan memakan daging-daging mayat tu. Dah selesai makan, tulang-tulang si mayat akan dibiarkan kering dan dilunturkan oleh matahari sebelum disimpan di dalam oswari. Menara ni korang bolehlah jumpa kat Iran dan juga India. 2. Sati. Sati atau suti ialah amalan Hindu di mana seorang wanita yang baru je menjadi balu akan dibakar hingga mati di atas kayu bakar pengebumian suaminya. Upacara ni selalunya dilakukan secara sukarela ataupun dengan pasangan. Ada juga proses sati lain seperti ditanam hidup-hidup dan juga dilemaskan. Amalan ni sangat popular kat kawasan India Selatan dan juga masyarakat yang berkasta tinggi. Bila wanita sanggup melakukan sati, dorang ni dianggap telah melakukan pengabadian tertinggi untuk suami dorang yang dah pun meninggal dunia. Amalan ni sebenarnya telah diharamkan pada tahun 1827, tetapi kadang-kadang ia masih lagi berlaku di beberapa bahagian kat India sana. 1. Tokushin Butsu. Ada agama di dunia ni percaya yang mayat yang tak boleh rosak ada keupayaan untuk berhubung dengan kuasa luar biasa. Dorang adalah golongan Sami Shingon Jepun kat Yamagata yang cuba membuat ritual yang lebih ekstrim. Dorang pun memulakan amalan memumiakan diri sendiri atau Sokushin Butsu yang dipercayai memberi akses ke syurga di mana dorang ni rasa boleh hidup selama sejuta tahun dan melindungi manusia di bumi. Proses memumiakan diri sendiri dari bahagian dalam dan luar memerlukan pengabadian dan disiplin diri yang sangat tinggi. Proses Sokushin Butsu bermula apabila si Sami ni mengamalkan diet yang hanya terdiri dari akar pokok, kulit kayu, kacang, beri, jarum pen dan juga batu. Bila dorang dah mulakan diet tu, ia akan menghilangkan lemak dan otot serta bakteria dari badan dorang. Diet ni dikatakan boleh bertahan antara 1000 hingga 3000 hari dan para Sami akan
meminum getah pokok lakur Cina yang akan menyebabkan badan menjadi toksik kepada mana-mana serangga selepas kematian berlaku. Diorang juga akan meneruskan latihan meditasi diorang sambil meminum sikit air masin. Apabila kematian semakin hampir, diorang akan berehat di dalam kotak pen kecil yang sempit untuk urusan pengebumian di kemudian hari. Mayat si Sami akan digali semula selepas 1000 hari dan sekiranya ia masih lagi utuh, ini bermakna dia mati telah pun menjadi Sokushin Butsu. Mayat tu kemudian dia akan dipakaikan jubah dan dimasukkan ke dalam kuil untuk disembah. Masa tu dikatakan kira-kira dalam 24 orang Sami berjaya melalui proses Sokushin Butsu ni antara tahun 1801 hingga 1903. Tetapi upacara ni telah diisytiharkan salah satu jenayah pada tahun 1877.